Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir, Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudara pengusi, tuan-tuan dan perempuan, dan sahabat-sahabat daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan dan kurniaan kita pada hari ini dapat kita bertemu membicarakan tentang welcome Ramadan ataupun ahlan ya Ramadan, selamat datang. Jadi bagus juga buat program Ramadan ni, buat tazkirah tentang Ramadan. Mungkin tahun depan ke tahun bila-bila STP ni buat 2 minggu sebelum Ramadan tu, tiap-tiap hari tentang Ramadan dan dia punya konten sahur Ramadan, supaya lebih mengakrabkan lagi antara penghidup bulan Ramadan dari sudut ilmu ataupun dari sudut pengetahuan tentang bulan Ramadan, bukan sekadar untuk tak makan, tak minum di siang hari, tetapi sebenarnya banyak lagi yang perlu di prepare dari sudut ilmu tadi ni, dan juga yang kedua yang muhasabah. Cuba checklist balik. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa ke atas kamu sebagaimana umat-umat yang terdahulu berpuasa. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah tak letak ya ayuhan nas, dan penghujungnya Allah letakkan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi baik, jadi makin penakut kepada Allah, jadi manusia yang makin malu dengan Allah. Proses ini berlaku disebabkan Ramadan, as-siyam. As-siyam ini menahan diri daripada kemungkaran, menahan diri daripada larangan-larangan, menahan diri daripada maksiat kepada Allah. Itu result daripada puasa tadi ini. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hujungnya la'allakum tattaqun. Cuba dalam bahasa mudah kita muhasabah balik. Puasa tiap-tiap tahun. Kalau umur saya ni hampir 50 tahun, tolak dengan balik lebih kurang 35 tahun. Apakah puasa ni sebagai pembina kebaikan, atau makin hari makin puasa pembina nafsu syahwat? Mana-mana jabatan kerajaan, swasta, korporat sebagainya, dia ada KPI dia, betul atau tidak? Dia buat bla 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 bla, lebih kurang penghujung dari muhasabah, berapa bos ataupun ketua jabatan nak bagi markah kat dia. Mesti ada. Kenapa Ramadan tak boleh nak buat? Sebab kita tak rasa kita nak buat, sebab kita tak rasa kita ni hamba Allah. Hamba dari sudut orang puasa, kita puasa. Tapi yang lain kita alpa, kita tinggal, kita tak ikut, kita tak buat. Contoh,
Dalam hidup kita ni, orang nak berkahwin pun, dia bukan ikut dan pergi menikah. Mesti ada orang putih panggil betul atau tidak, sila betulkan. Kalau tak betul, kalau betul sila sokong. Dia panggil preparation. Preparation, gitulah. Kan kita yang soal abah kena bahasa baku. Kena preparasi. Kena ada persediaan. Betul atau tidak? You all nak mari kerja ni NSTP nak mari kerja dekat NSTP ni pun pakai punya rancang, betul atau tidak? Tambah orang perempuan lagi teruk perancangan dia. Pergi perancang terus dia telanya. Laki kalau makan pergi perancang mati kawan. Mandul. Ni contoh, dia nak pakai kerja dekat NSTP ni kalau hari biasa, kerja biasa Isnin sampai Jumaat. Hari Senin nak pakai apa? Hari Selasa nak pakai apa? Sebab apa? Hello, sebab apa? Sebab orang boleh menilai kita ni okey ke tak okey. Tengok pakai cukup dah. Kalau hari pertama pakai baju kurung warna kuning, hari kedua kurung kuning, hari ketiga kuning kurung, hari keempat kurung kuning. Asyik kuning kurung. Orang kata apa? Dia ni tak ada baju ke? Tak? Dia ni tak faham ke? Pejabat ni bapak dia punya ke? Kadang-kadang kasut kerja STP je, bukan kerja apa, kerja bawa surat khabar je. Hari Senin kasutnya hitam, hari Selasa grey, hari Rabu brown paper, hari Khamis entah warna apa entah, macam belerang pun ada warnanya. Hari Jumaat capal, sandal semua ada. Sebab apa? Sebab dia merancang. Betul Allah pesan dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. 2 kali gitu. Wahai orang beriman, kena check list apakah yang telah kamu prepare untuk besok. Ini Ramadan cantik, buat ni ala Ramadan, welcome Ramadan. Ada orang buat tajuk macam-macam kat ni, kat Selangor Lumpur ni. Ramadan kau di hatiku, dirimu dirindui, wajahmu dinanti, macam-macam. Membohong semua tu. Ramadan tu juga Ramim Dalik Nun Ramadan, puasa siang hari. Mana ada beza? Tajuk kami gila-gila babe. Babe tak tuan-tuan. Apa bekalan nak? Ilmu. Berapa ramai orang yang nak ambil ilmu tentang puasa? Tak ada. Solat dengan puasa masalah. Kalau pergi haji belajar 4 bulan tu. Sebab bayar tabung haji 9980. Bukan free. Nak pergi swasta kena masuk 1300. Contohlah. Solat kena bayar. Haram sekupang tak bayar. Gatal kepala dah ni. Puasa tak sebab tu tak tahu. Korang hidung pun tak tahu batal ke tidak. Nampak tak? Ni golongan-golongan mangkuk ni. Kasut bunyi bahasa, jangan masuk dengan soal apa. Ustaz ceramah ganas bahasa, melantak ke akulah. Korang telinga ni apa hukum dia? Mandi boleh. Sebab apa? Pasal apa masih tanya? Boleh tak buka puasa dengan setubuh? Sawah babi kita nak jawab. Demi Allah, Allah akan bohong tuan. Soalan kat saya, aku katakan jawab soalan. Sepah tu sinar pagi-pagi tu suara aku lah tu. Takkan you tak kena ai. Dengan Jeff sepah, Rahim Artu semua tu, dengan Coek tu, akulah. Boleh tak ustaz buka pos dengan setubuh? Saya kata, oi bro, kau kasut air mangkuk. Tak ada orang teringin nak buka puasa dengan setubuh. Muka macam cukup bidu-bidu dekat puasa. Duh. Hang tadah lah berapa lubang, orang tak heran lah. Bini buka lah baju macam ni ke apa ke. Abang jom nak atas. Nak termuntah tengok kemaluan bini.
Kau buat macam Baywatch ke macam apa nama, macam dekat Miami ke apa ke. Oh, abang. Tobat dia tak nak pergi dulu. Dia mesti nak terkedarah dulu. Soalan tu ada terbit lagi. Mandi lepas tu boleh ke? Gosok gigi boleh ke? Isu-isu khilaf. Pasal apa? Pasal tak ada preparation. Macam mana nak fasting, macam mana nak puasa. Ini jadi puasa jahil. Lepas tu syaitan seronok. Puasa orang Islam puasa, beriman tidak puasa. Bila buka puasa apa jadi? Syaitan dah didik nafsu jadi jahat lah. Allah buka puasa. Bukan fikir nak doa. Tengok Nabi kata salasatun la turaddu da'watuhunna. 3 golongan yang doanya takkan ditolak di Tuhannya. As-saimu hatta yuftira. Orang berpuasa hingga berbuka. Nampak tak? Maknanya saat-saat kalau orang betul-betul takut pada Allah, bila? Doa sewaktu dia puasa. Bila? Ramadan. Start waktu imsak dah habis tu, dasarnya berdoa bukan kat tangan. Orang Melayu ni kalau doa kat tangan, nak kata ya Allah, selamatkanlah dalam perjalanan aku ini. Kalau angkat tangan steering nak pegang apa? Gam selamat ke benda. Takkan Allah tolong menyeniringkan kita? Takkan Allah nak menyeniringkan? Itu bahasa baru tu. Jangan tulis salah bahasa. Pegang ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Banyak dosaku ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Hari bulan 6 tu. 6616 kalau ikut kalender Cak Kuda. 66 ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Kau hidupkan aku bulan Ramadan lagi ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Kita tak faham tentang the power of doa. Bila berdoa, sejak pada kita tak boleh puasa sampai saat-saat Allah tu. Sebab puasa nampak dah sepi sayang. Orang kita malah nak berdoa. Tu tengah saya cakap perempuan, tuan-tuan, datuk-datuk, dating kalau ada. Jelas dah hadis sebut Nabi bukan pembohong. Orang puasa doa tak tertolak. Takkan Nabi ni bohong? Nabi seorang pemimpin yang tak pernah bohong. Nabi Rasul yang tak pernah berdusta, mengkhianati kata-kata dia. Makna yakinlah betul. Saya bercakap atas my experience. Saya kata mudah je. Bagi anak yang nakal, anak yang jahat, bila suruh dia pergi malam takhir, 20 malam takhir sampai 30, iktikaf di masjid, sebab malam tu garanti dia akan dapat Lailatul Qadar. Demi Allah, wallah, berapa ramai boleh buat macam tu? Sibuk balik kerja, nak tidur di rumah. Terang-terang disebut oleh Nabi. Siapa dapat Lailatul Qadar ni, mintalah apa pun, insya-Allah. Tu asal dia. Anak nakal, anak degil, suami degil, suami amal ibadat susah mensalat, pujuk dia abang iktikaf di masjid 21 sampai malam 30. Malam tidur sana, siang boleh tidurlah sebab hidup kerja dekat sini. Malam pergi iktikaf kat masjid. Berapa ramai yang buat? Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai yang boleh buat? Kalau umur kita 50 tahun, kalau balik 15 tahun, ya seorang lelaki dah 35 tahun. Takkan tak dapat-dapat. Ya Allah ni menipu ke? Nabi bohong, nampak? Berani cakap gitu. Sebab kita yang dibohong oleh nafsu kita. Doa. Orang perempuan, mana ada perempuan nakkan dipoligamikan, betul tak? Semua tak nganggup. Untung sampai dapat bini NSTP ni. I repeat, I am repeating. Dia cakap orang putih sikit. I repeat or I am repeating. Siapa yang nak dimadukan kat tangan? Kalau ada, minta maaf lah, tu takdir dah. Ada. Siapa tak berani angkat?
I told, T-O-L-D, bukan told, tunggu orang lalu tu. Bagi tahu dekat my wife tu satu lah yang hidup pun. Yang hidup pula yang ada. Dia kata kalau yang sebab kawan-kawan saya ustaz ni, cakap ustaz mana tak menikah lebih. Halo, bicik ni dengan bam rimau, balsam rimau tu, tiba-tiba twing. Saya buka WhatsApp, tengok gambar kawan saya ustaz selebriti dalam TV sebelah isteri dia. Saya kata, alhamdulillah Syekh, ana baru akan nikahkan isteri yang kedua. Isteri baca benda besar. Bukan Nokia halus orang tak pakai tu. Ni besar, ni skrin besar. Mahal ni 6 plus apa? 6 plus tool. Tu lah. Oh, 6S plus tool pula. Tengok. Siapa tu bang? Alah ni, siapa tu? Isteri dia baru kahwin tadi. Daripada dipisik lembut jadi kerah. Aku rasa bukan aku yang pisik, rimau tu keluar berbam. Nampak tak? Tu perempuan. Saya kata pada apa marah? Benar takdir dia. Wallah tak kata. Ini takdir dia. Isu sekarang ni ustaz-ustaz jadi masalah. Kalau saya tipu pergi mula 3 hari kat Johor, dia tahu apa? Isteri kena ikut tak? Aku kata abang ada ceramah di STP di Jalan Rio. Awak duduklah dulu ya. Baiklah abang. Bunyi cakap macam kartun dah. Macam Naruto Shippuden. Nampak? Temu sekalian. Saya kata, apa yang perlu yang buat? Yang doa. Sebab tu kekuatan doa dia sampai sekarang pun tak boleh. Siapa tak teringin? Hampa tak bagi ke melantak lelaki hampa. Kalau Allah takdirkan, apa nak marah takdir? Ni siapa isteri mengamuk, pergi jumpa saya. Settle 5 minit. Buka dokumen yang ke-6. Susah masalah. Saya kata selagi abang belum buat. Saya cakap isteri. Isteri saya ni ustazah juga. Mengaji pondok. Tapi bab-bab ni hilang ustazahnya. Buat sup daging, sup tulang, betul-betul tulang lebih kat aku. Awak ingat abang ni anjing ke? Patut sup tulang boleh daging sikit. Dah haram kalau marah. Ni perempuan ni perangai. Dia racun lelaki dah. Potong belakang tu boleh buat. Dengar lelaki nak berpoligami, malam dia potong belakang tu. Ni, sok betul Allah tumpah dah. Dia bubuh dalam tas tangan dia. Dia kata badan boleh kongsi, menatang tu jangan. Dia jahat. Ni ada berlaku kat Johor. Terpaksa pergi jet onto tu. Sampai suami kat Johor semua tidur menerak. Sebab apa? Takut isteri pergi potong. Kalau menerak, tak boleh ambil. Lepas tu, tilam tu tebuk lubang sikit. Tebuk ke dalam. Langsung tak boleh ambil. Tuan-tuan, ni, kes ni. Dia ustazah tak ustazah. Ada penceramah ustazah terkenal. Nak boleh, tapi jangan suami saya ya. Dia macam main hukum ni. Tang laki dia tak boleh, dengan orang lain dia bagi. Ini contoh. So saya beritahu pada kekuatan doa tadi ni. Kita pun nak tak? Nak tak? Nak. Bunyi macam lembu belahak. Kita doa lah. Bukan salah haram ke doa tu. Tapi kena pandai doa. Ya Allah, main jumpa dengan bini ni. Ampunkanlah dosaku. Bini, amin. Ya Allah, berikanlah kesihatan padaku. Amin. Bini, ya Allah, ya Allah. Senyap. Ya Allah je. Rupa-rupanya, ya Allah. Tunjuk dua tu bawah. Sebab innallaha sami'un alim. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tak sebut pun Allah tahu. Tak bini cekik teguk dia di belakang. Maknanya apa dia? Kekuatan doa. Doa bila waktu terbaik dalam masa waktu puasa. Bila? Buka puasa. Tapi sayang, kita dihambat dengan nafsu. Malu nak doa bahasa Melayu. Sudahlah, bahasa Arab yang imam baca yang faham ke? Sebab ni cabar NSTP. Faham ke bahasa Arab? Doa imam ni Allah SWT. Ni waktu kat kedua ni ustaz ceramah panjang pulak dia. 1% dah 150 berhenti. Tak boleh juga.
Orang Kelantan kan cakap semua ada sabdu. Duk mana? Mana mim dengan nun tu ada sabdu juga. Tuan-tuan, Allah masalah. Min. Iman. Kelang kedibuk kepala otak pikat nak kerja. Nampak dah? Asal doa saja. Ya Allah. Wa bika itu taklah terima. Itu doa nak buka puasa. Doa ketika nak berbuka, bukan doa buka puasa. Atau doa lil iftar, bukan doa fi asna'il iftar, bukan ketika nak berbuka. Take time, just run 5 minutes before buka puasa. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Main-main je, gurau-gurau je. Ya Allah, ya anak-anak kami ni semua puasa, ya Allah. Yang Najah satu pun puasa. Sembang Allah. Budak tengok semacam je. Ya Allah, jadilah anak-anak kami anak yang soleh-soleh, ya Allah. Kami nak kami baik, ya Allah. Kami nak anak kami dengar cakap kami, ya Allah. Isteri, amin. Budak nak amin takut. Dia tak over confident. Betul aku jadi baik ni. Tapi pemimpin dia doa. Ya Allah, isteri saya sayang, ya Allah. Allah hampa kalau laki doa depan hampa apa perasaan hampa? Bulu ketiak terangkat duk tebau. Mekat. Ya Allah, aku sayang istriku. Anak-anak. Ya Allah, aku cinta istriku. Sehatkanlah tubuh badannya, lapangkanlah rezekinya. Rezekinya itu juga rezeki aku. Lemak. Tapi jangan berlagu macam tu. Jiran dengar sebelah. Orang gila tu kat pusat menyanyi. Orang berdoa dia menyanyi. Subhanallah. Tengok ya. Tengok. Sebab nak jadi orang yang bertakwa. Hello. Bila buka puasa aja, Allah nilai KPI pada dia. Takwa ke tak takwa puasa dia tadi. Allahu Akbar. Puasa ke tak puasa? Puasa diri dapat takwa ke tidak? Sebab ya Allah nak ialah you makin puasa, you hebat puasa, Allah tak bayangkan hang tak makan tak minum. Cuma Allah nak tengok muhasabah dia. Allah nak cek bila KPI kita ni standard ataupun tidak. Sama tak dengan apa yang kita buat KPI ni? KPI ni benda aku sebut je. Komposer apa ni? Apa KPI tu? Pusat putih tu? Key, kunci, indeks, perform tak perform. Gitu lah kan? Perform ke tidak? Kan nampak perform. Ya, tu asal dia. Jadi tengok macam mana. Mana-mana pun buat nuri kahwin, nak bermusafir, perform tak perform, perfect ke tak perfect. Itu yang paling baik sekali. Allah nak tengok. Cukup kat situ. Cukup kat situ. Cuma bila masuk saja malam ialah bila-bila kita jahat pasal duk fikir pasal makan banyak sangat. Kalau indeks ataupun menurut SW Corp ataupun Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, SW Corp ada di hotel 200,000 tan makanan yang boleh dipakai dibuang dalam tong sampah yang boleh dimakan oleh 180 juta orang. Ratio monthly semua per day ialah 9,000 tan per day. Kenapa? Allah uji second ataupun Allah uji peringkat yang kedua lepas buka puasa. Sampai Allah tegur dalam suratul A'raf ayat ke-31, "Wankulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Mu makanlah, mu minumlah, jangan melampau bak makan bak minum. Subhanallah, Allah tahu kita memang suka melampau dalam benda-benda yang lain. Sebab layan nafsu. Boleh tak isap rokok petang tu,
malam siang tu, lepas buka puasa tak tahan baik. Minta bagi mereka yang perokok. Boleh sanggup tu golek guling-guling atas katil, tak tahan lagi 2 jam. Bila buka puasa paling kejam, nafsu jadi seronok. Ni amarah syaitan. Bulan Ramadan, Allah janji dalam hadis Bukhari, apa hadis sekalipun, kita panggil semua sunnah sittah semua ni, memang ada hadis tu. Apa dia? Syaitan dibelenggu, diikat. Buka puasa tu pasal apa? Syaitan pun terkejut. Syaitan kata, tak sangka ya, buka puasa makan macam mana. Tu isu semalam saya baca satu akhbar, tak ingat lah ketikan dia tu. Bulan Ramadan menjadi komersial untuk orang makan minum. Cuba cek balik, wallah, bajet yang paling banyak habis bila? Bajet duit paling banyak habis bila? Ramadan. Ini bukan saya kaji, ni ada badan khas buat kajian. Sehari kita makan berapa duit lebih kurang. Tapi kalau bab buka puasa makan, subhanallah, buah tembikai hak timur Cina patut beli sebelah, dah hentaknya 2 biji. Boleh buat tepi helmet pergi ke surau. Botol rupiah tutup dalam kepala. Boleh bawa blok Mesir Raya ni. Boleh tak? Boleh pun puasa letih ni. Helmet ke? Tuan. Bila makan sebatu hotel, dia buat apa? Dia tak air yang beraneka ragam. Sebab tu Nabi, cuba tahu ni lah, saya ceramah tadi dekat Lembaga Urus Air Selangor tadi pukul 10 ke 12 tadi saya ceramah. Poin sama aja. Kalau siapa kawan-kawan kat luar Selangor start ceramah apa? Ayah ada tu kat kami tu juga dia. Bila buka puasa, apa yang perlu kita makan ialah apa dia? Apa dia? Air je. Betul tak tidak? Try tengok tahun ni, try buat tengok, nak tunduk nafsu, buat tazkirah dekat surau, dekat Dewan Hotel, di mana-manalah masjid, buka puasa tempat kita dengar ceramah. Bilal pun kita ceramah 7.15 minit masuk, 7.10 berhenti, imam betul doa Al-Fatihah, doa lah, buat talian ringkas lah, contohlah. Kemudian Bilal pun azan, Allahu Akbar, kita ambil buah kurma, kita makan, kita ambil air, kita minum. Tak salah mana dulu, tak salah, tapi itu sunnah. Nak lawan nafsu. Lepas tu habis makan lebih kurang, take time around 10 minit ataupun 5 minit. Kat sembahyang kena siap-siap dah. Lepas tu Allahu Akbar, la ilaha illallah, sembahyang. Tuan-tuan nak tengok, insya-Allah tak ada pembaziran, percayalah. Ni bercakap pun atas kajian orang, tumpang kajian orang. Perut kita dalam dia kering. Dia kering, dia merekod. Bak tak makan. Bila ambil air setitik 2 titik atau minum segelas, minum buahlah kurma. Kalau tidak, takkan Nabi kata sebaik-baik sahur, sebaik-baik buka puasa, sahur dan buka makan apa? Buah kurma. Kita kata tak apalah, zaman Nabi tu mana ada makanan serikaya, mana ada Seri Muka, kurang hajak betul. Tuan-tuan, kita makan, minum air, tak minumlah segelas, 2 gelas, 3 gelas, sejam tak apalah. Lepas tu bila solat lepas salam, tuan-tuan bangun nak pergi makan, tuan-tuan dah rasa macam tak berapa selera dah nak makan. Sebab Allah tolong bantu bagi tahu minum ni, makan kurma ni mengenyangkan kamu. Tu orang kata daripada tak ada elektrik, lebih baik tak ada elektrik daripada tak ada air. Betul tak tidak? Hujan tak turun, menderita habis. Ulak-ulak sawah, ulak kapak, ulak parang semua keluar. Nak marah, nak ngapak kita. Tadi
anak salah seorang pengurus tabung haji 2 hari lepas. Anak dia ni minat ular. Anak di Ketan 5, sekolah di Tanjung Karang. Anak dia tahu kat mana ada ular. Anak dia boleh bau ni ular senduk. Dia pegang kepala ular tu, terima dia tersilap, ular tersembuh mata dia dengan bisa. So terpaksa kan dia pergi ke pakar tadi, semalam jumpa dekat sebuah supermarket. Dia kata besok kan ni lah pergi check ke pakar. Mata dia agak nombor 1 jadi macam ular juga. Air macam ular kan? Jadi J terbalik nampak gitu, macam ular juga, kena bisa ular. Dia kata anak dia, saya ni keturunan belah-belah Pakistan ke Ustaz, kata. Anak ni minat dengan ular dia sikit tak geli. Ada ular ya panggil dia, dikejar ular tengok dia pun istighfar ular tu. Nampak? Kalau dia datang rumah tu ular tak ada dia, ular kata alhamdulillah dia tak ada. Tu punya lah budak nak kata orang ke jin. Dia boleh pegang ular, tarik ular tu, ular tarik. Rupanya ular ni pantang tarik, lemah tarik ekor belakang rupanya. Tu kalau dia ayah dah beritahu. Dia pegang, cuma silapnya dia tembak. Kau nak gimana nakal, dia boleh cakap dengan ular tu. Dia kata, aku tak nakal, aku lalu saja. Lepaskan aku. Peram tu. Aku lepas. Ular tu pun tak patuk budak tu. Ular pun cerdik. Kalau patuk dia mati ular tu. Nampak tak? Tetamu sekalian. Kenapa cerita ular lupa dah? Apa cerita? Ustaz maksudnya mentang banyak. Ada apa cerita dia lupa dah? Air. Kata air pergi ke ular. Ni ustaz ceramah tak pakai skrip dia. Tambah sikit. Maknanya air itu penting. Minum air. Try lah tuan-tuan. Try tengok tahun ni. Try tengok. Beritahu anak-anak. Ni kau puasa, makan ke rumah, minum air. Faham? Bini pula, abang ni ada foto-foto penggoda. Abang ni budak-budak tu berpuasa lah. Bila mereka makan, suami kata, baiklah kalau macam itu. Negara suami mangkuk ayun. Dak, saya kata try tengok. Lepas tu makan tak melampau punya. Seminggu try lepas tu. Alah, saya ni kat puasa. Betul, saya jumpa orang dah. Alah, kat puasa Ustaz, kurma. Lepas solat maghrib tu, balik sekejap, makan nasi. Kenapa ada pelbagai aneka juadah? Hello? Tell me please. Hello ladies. Tell me please why bila masuk buka puasa beraneka juadah pasal apa? Pasal apa? Nafsu. Saya buka puasa dengan tok saya nasi kabu je. Bukan nasi kabu latih dari betul aku. Entah menatang apa pucuk dia ambil. Termasuk dan kekentut tu. Tahu dan kentut tu kalau bulan tak puasa picit buah kentut tu, bau sebiji busuknya kentut. Orang tak makan pucuk kekentut. Tok kata apa? Pucuk kekentut ini bulan puasa saja halal. Wallahi itu bukan bohong. Makan si kabut dia berbuah kelapa, makan dia cukur kelapa, goreng lebih kurang tu lah makan. Sedap. Kenyang tak? Tak perlu habis duit, kebetulan susah tuan-tuan. Ini penting, seronok jadi orang susah tak membazir. Sebab tu Nabi kata, Allah kata jangan kufur nikmat. Kita beli barang banyak pakai duit lebih. Orang miskin apa yang ada itu dia makan. Sebab tu Tuhan suruh puasa. Hikmah konon-kononnya melihat orang miskin tak makan. Kau tak makan apa? Kau belantak maghrib tu punya teruk. Agak-agak nak dapat level orang bertakwa. Tuan-tuan buka lah mana-mana kitab. Macam mana nak bangun solat malam? Apa dia? Jangan makan banyak waktu berbuka. Yang kedua, tidur qailulah di tengah hari sekejap. 30 minit banyak 3 jam tidur pagi. Qailulah. Boleh ambil tak? Boleh ambil bulan Ramadan. Tak ada ceramah, tidur setengah jam.
Ini rehat tengah hari tidak, buka puasa, makan, Masya Allah ni contoh. Nanti syarat-syarat para ulama kata bagaimana nak bangun qiyamul lail. Stop. Tak apalah doa waktu berpuasa. Malam tu doa tak ada ke? Ada, tapi kena buat. Apa dia? Sebut solat Isyak berjemaah, tarawih berjemaah, subuh berjemaah, dia akan mendapat pahala satu qiyamul lail. Solat tarawih tak boleh tinggal langsung. Kau buatlah 8.20 melantak kau orang lah. Jangan duk kata sunnah Nabi tak sunnah Nabi. Ambil time 8 sunnah. Tu nafsu cakap, orang hajar. Nabi buat 8. Oh, bila mari geng azwajah takut dah. Marah. Nampak tak? Geng sana peralih kata 8, geng azwajah kata 20. Lama jadi apa? Azwajah maja. Siapa kita buat 8 sunnah Nabi? Okey, sunnah Nabi betul Nabi buat, tetapi Nabi tak tinggal solat malam lebih kurang 11 rakaat. Campak berapa jadi? Lebih kurang jugalah 21. 8 tarawih, 2 witir, 3 witir, kan? 3 tu 8 lebih kurang. Ke 13, 15, 17 rakaat Nabi buat. Nabi tak tinggal. Bila Ramadan, qiyamul lail bulan lain, Nabi tak suruh sahabat join, takut jadi wajib. Tapi bila Ramadan, Nabi buat tiap-tiap malam, suruh sahabat buat tiap malam. Bahkan Nabi gerak isteri-isteri dia di bulan Ramadan. Bulan lain Nabi tak paksa isteri dia bangun dan sahabat bangun untuk buat qiyamul lail. Sebab apa? Dia panggil value added. Kita kena top up kekurangan yang ada sebelum dan besok kita nak puasa pula. Betul atau tidak? Tengok Nabi sebut hadis sahih Muslim. As-salawatul khams. Al-jum'ah ila al-jum'ah. Wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna. Solat dengan solat, Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, mukaffirat, penghapus dosa di antara kedua-duanya. Faham? Okey, kita semayang subuh, nampak? Kemudian kita semayang zuhur. So, bila semayang zuhur, apa yang tuan-tuan buat di kalangan dosa, daripada lepas subuh sampai sebelum zuhur, Allah ampunkan dosa. Dengan apa? Salat zuhur. Lepas tu, lepas zuhur sampai asar, tuan-tuan semayang asar. Maka selepas zuhur sampai sebelum asar, maka solat asar mukaffiratun az-dzunub. Solat asar menghapuskan dosa selepas zuhur. Tuan-tuan semayang maghrib. Semayang maghrib. Jadi apa yang tuan-tuan buat dari sini dosa, lepas asar sampai maghrib, dihapuskan dosa. Dengan apa? Dengan solat maghrib. Tuan-tuan solat Isyak, lepas maghrib tengok buletin utama, lepas tu berita duk maki orang. Tuan-tuan semayang Isyak pula, ya? Masya apa dia? Semayang Isyak, mukaffiratuz dzunub, menghapuskan salah dan kejahatan selepas solat maghrib sampai sebelum Isyak. Lepas tu panjang ni, Isyak tak banyak dosa sangat sebab tidur. Tapi Tuhan bagi juga subuh. Subuh lepas tu panjang sebab apa? Dosa tak ada sangat. Mana tahu kok belen-belen ada, seplusnya ada. Tuan-tuan semayang subuh, subuh tu menghapuskan dosa selepas Isyak sampai subuh. Hadis boleh sebut apa dia? Hadis yang sama juga. Jumu'ah ila Jumu'ah. Tuan-tuan solat Jumaat hari ni, kemudian besok di Jumaat ni. Esok Jumaat, esok hari Sabtu contoh. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat semayang pula. Semayang Jumaat yang depan ini menghapuskan dosa selepas Jumaat yang lepas. Makna apa? Apa maknanya? Sebenarnya kalau kita fikir balik, kita tak ada nak buat jahat. Allah yang sayang suruh ke umat Nabi Muhammad sahaja. Ni, hampa buat jahat laknat sekalipun, time bertobat, tobat lah. Zaman Nabi dulu ambil pisau kena bunuh diri baru selesai. Sebab memang jahat, Yahudi jahat tu. Tu layak taubat macam tu. Tapi kalau jenis taubat buat balik, tu ada beradik Yahudi lah tu. Kasar bunyi. Yahudi ni kalau dia bertaubat sekalipun, dia tetapkan ulang balik. Sebab tu hukum umat Yahudi ni, kalau anak bertaubat, bunuh diri mati terus. Sam salah. Sebab apa? Memang dia taubat, dia buat balik.
Kalau umat Muhammad bertaubat, buat balik, agak spesies Yahudi laknatullah. Tengok. Kemudian Nabi sebut pada Ramadan ila Ramadan, lagi jauh, 365 days, 1 month, dosa terhapus. Hari Muslim ni. Mana tuan-tuan puasa insya-Allah 661 ikut kalender yang ada gambar kuda berlari tu. Makna puasa ni makna pada hak Ramadan salah buat, dosa Allah ampunkan. Memang betul lah tuan-tuan, dari Bukhari sebut Nabi kita pada man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan di bulan Ramadan ini, dengan penuh keimanan dan kesabaran, maka kata Nabi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Hello, percaya tak percaya? Yes, Nabi bukan bohong. Tetapi ingat, kalau puasa sekadar Islamnya sahaja, tanpa iman, tanpa keyakinan, tanpa keimanan, tanpa kesabaran, Allahu Akbar, agak-agak lah. Ada orang puasa, orang yang semayang tapi tidak boleh mencegah kejahatan. Semayang, pakaian haram tak jaga. Aku pelik sungguh. Semayang, tapi pakaian kerja tak sama dalam pakaian semayang. Faham tak? Maka something wrong salat dia. Ibnu Katsir kata salat ni something wrong. Mereka ada gitu. Pergi haji umrah sampai immigration nak melat di muka dia, cok. Ante lagi. Next. Syekh, anda berapa kali datang, kata kan. Anda nak meluk muka ente. Perangai balik kat jabat sama je, mulut masya-Allah capui. Mulut capui makin orang. Abang! Marah staff dia bawah depan-depan orang. Barang tak habis. Ketua staf, ketua jabatan pergi umrah haji tiap-tiap tahun. Percuma. Baik dengan orang politik, percuma. Baik orang korporat, percuma. Macam saya, percuma juga. Nak pergi ni, orang ajak naik. Tak main lah, tak beli tiket. Beli tiket. Aku bawa ke kapal terbang aku sendiri. Wah, terkejut perut. Pergi tengok bawah ni. Wah, panjangnya kapal terbang dia. Tak sebutlah siapa punya. Invite saya, isteri saya. Tak bayar, dapat duit lagi RM1,000 apa. Tuan-tuan, pergi dengan Puan Seri, pergi dengan dia, pergi dengan anak-anak, khabar, bla-bla lebih kurang. Baru beli jet. Kata Muslim. Tapi balik, mana la'allakum tattaqun? Marah staf. Kau ni bodoh, buta, kau tak nampak pejabat bapak kau. Orang semua tengok. Orang respect tak yang kena marah? Di mana hikmah kita? Ketua jabatan bukan sinilah, bukan NSTP. Ni dekat NSTU. Saya ketua jabatan penerbitan contoh. Marah staf saya. Hang buat apa? Kau ni macam mana? CJ Pasu Orang Johor. Kau ingat pejabat ni bapak kau Orang tengok, Kak Salmah tengok, Kak Namadiah tengok, Kak Ita tengok, Kak Rafi'ah tengok, Kak Rusinda tengok, Kak Zaitun tengok, Kak Aisyah tengok, Kak Yati tengok, Kak bubuh Kak benda pun. Saya marah Kak Badariah, depan Kak Salmah, depan Kak Fi'ah, depan Kak Ita, depan Kak Yati, depan Kak Aitun, depan Kak Tuhan. Apa tu? Kak Pamoga dan sebagainya. Ku betul. Wah, kan? Dia buat kat aku, terberak ke dia buat ni? Contoh lah kan. Marah. Boleh ke marah? Puasa sunat tu. Marah orang. Puasa apa marah orang? Lagi elok dia puasa selalu. Yes. Buka puasa. Masak apa ni? Makan ni je. Buka puasa Ramadan, bini kena marah, babe. Babe pula tuan-tuan. Cik Ali balik. Muhasabah balik. Hello, muhasabah. Recall balik. Bahasa bunda recall lah. Muhasabah balik. Pernah tak kena marah dengan suami?
Pernah tak sering marah kita lagi? Suruh beli ni, kita terpa beli. Abang ni dah orang penat. Aduh. Buat. Betul. Beli lah. Yes. Marah. Suami ni dugong. Tak apa. Suami orang Kedah. Tak apa. Kita makan apa ada tu je. Makan apa? Ayam. Noi. Bulan mustahil ke bulan Ramadan orang cerai? Ada tak? Ada. Pasal nak balik kampung. Hampa buat surat abad dah, apa tak baca? Pasal apa hari raya pertama boleh bercerai? Nak balik kampung je. Yang kau gila kampung bahal. Saya buat gini. Saya tak balik tengah raya. Ada peluang saya balik. Tetapi bulan puasa saya akan gunakan habis-habisnya. Sekian hari mak mentua saya di Sungai Panjang, insya-Allah akan pilihan raya akan datang. Silakan datang ya ke pilihan raya sana. Saya calonnya. Berebut gila dah jadi calon semua dah kan. Betul-betul zaman menang semua ndak kan. Zaman kalah tak tukar kayu pun tak ambil. Okey. Di Sungai Besar, Sungai Panjang. Saya akan balik hari-hari pilihan raya lah. Lepas tu sekian hari saya balik memak kat Taiping ke Munting. Lepas tu mak dah balik dah kalau tak balik ayam tak apa. Mak tak kata apa. Yang penting masyuk. Faham? Mak aku bukan mata duitan. Yang penting hantar balik tak apa. Jangan lupa lah hantar aku sikit di baju raya. Tak ada apa. Bukan nak kita nak gula-gulakan mak tu gila duit dah. Mak nak. Saya pelik, kenapa bobo beli raya? Siapa sekok pun tak balik buka puasa dengan mak. Sorry to say. Bukan bulan hari raya silaturahim. Bulan puasa silaturahim. Sebab apa? You see lah. Jarang orang buka puasa berselera. Ada orang buka puasa masing-masing. Allahu Akbar. Bulan puasa tu semua kat buka puasa sekali kan? Mai cepat-cepat nak buka puasa nak gerak adik nak tidur mai tak. Ni bangun kos. Budak tu sama babi dah dibuat. Naik Parkinson dah budak tu. Makan ni. Allah, makan bang. Ngantuk. Paksa makan. Tak silaturahim ke? Sahur. Jarang tak gerak orang. Subhanallah. Bulan lain jangan harap nampak nak makan lagi bini breakfast belum tentu babe pula perempuan. Betul tak? Betul tak? Tambah hampa kerja lagi lah teruk. Bini aku tak. Tu tak kerja tu pun kadang-kadang tak sempat. Sebab apa? Sebab aku nak keluar awal lepas setengah. Dia hantar nak ke sekolah dulu. Aku hantar sekolah dekat. Hak menengah 18 km dari rumah. Tanjung Karang. Yang primary ni dekatnya Sekolah Bandar Baru Kuala Selangor. Lebih kurang 1 km. Usung dengan padam sampai. Abang saya beli roti canai tadi 3 biji, aku makan seorang. Tu, yang apa tu pun 3 biji makan. Kecil, sangat kecil. Elah tepung naik. Minyak naik kan. Takkan nak jalan Kupang kau kena menyepak free kata roti canai tu. Kau kahwin dengan anak dia pun sangat dia ambil. Nampak makannya. Oh abang, saya buat kopi sendiri. Sebab apa? Sebab bini puasa kau tak. Sebab dia hak beranak lama. Perbuatan aku juga, aku nak terima. Aku telah mengandungkan dia. Terimalah. Sebab nanti 2 minggu takut tak dan, lagi 2 hari. Puasalah. Saya makan, saya buat sendiri. Tapi dia tengok lah. Abang, sian kat abang. Sorry lah bang. Tak apa, I tahu you puasa, you letih. Nampak tak? Bulan Ramadan, sahur makan sekali. Buka puasa makan sekali. Pasal tak? Bahkan kadang-kadang yang tak pernah pergi masjid pun, silaturahim orang masjid. Cuba cek balik muhasabah lah. Kalau nak ceramah panjang-panjang pukul 3 petang tak habis, ni pukul 2 dah. Anda. Saya yang main ceramah pun macam puasa aku rasa dah. Ya, sebab tengok air. Letaklah Red Bull ke apa ke. Aku lalu dekat bawah tu bau lah, ya Allah, ya Rabbi, aku lapang lah perut. Dah berapa air sejuk? Biasalah Melayu punya minded.
Yang marah tu aku ajar ustaz ni. Kan ada perlu dia tulis, ada seorang ustaz tu berlagak. Dia tulis kat Metro pula. Metro ni ada muka aku tau Raihan. Ada kan? Tu soal jawab zikir zindagi. Aku lah tu. Muka aku kecil nak, pun dah besar sikit, orang tak perasan. Perut aku nampak besar tu, hajar tu. Muka aku tu besar sikit ni. Nak bagi siapa yang buat Metro ni? Soal jawab bulan 5 tahun lepas, entahlah, tak tahu habis kontrak bila. Tuan-tuan. Tengok mana betul. Tuan-tuan. Jangan tulis pula. Ya. So insya-Allah nikahkan masa yang ada ni. Tuan-tuan sekalian, ahlan Ramadan, welcome Ramadan. Buatlah apa dia? Our preparation, bagaimana persediaan kita. Seulang balik, ramai orang solat tapi tak belajar, syaitan seronok orang yang solat tak belajar. Ramai orang puasa tak belajar, syaitan seronok dengan puasa ni, walaupun dia tahu dia belenggu. Sebab kita tak ada ilmu tentang puasa. Dan tuan-tuan sekalian, yang masa muda, Allah jadikan bulan Ramadan semua pakat wajib bayar zakat. Hang budak ke, hang kanak-kanak ke, hang mumayyiz ke, hang tak mumayyiz ke, hang sakit ke, hang sihat ke, hang miskin berapa gedana ke, hang kaya raya ke, zakat fitrah every head kena bayar. Sebab apa? Sebab bulan ni dipanggil bulan Syahrul Judi wal Ihsan, bulan buat kebajikan, bulan buat benda baik. Sebab tu kalau orang yang ni fikir, bulan Ramadan start, perkiraan bayar zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat benda sekalipun. Mah yang you all pakai, kena bulan ni kena bayar. Mulakanlah. Tapi yang pentingnya zakat fitrah tadi. Lepas tu pihak zakat datang, tuan-tuan ambil peluang. Contoh daripada contoh. Saya tengok contoh. Siapa yang gaji RM2,000? Nama tuan ambil masa sikit je. Start. Start tadi. Kan? Macam suara bunyi. Okey. Tersepit kena gym masa. Tuan-tuan. Okey. Kata ada ustaz kata haram dia tak dikutuk aku pula. Apa yang gelak kalau Allah marah aku dia tegam aku kat STP pula kan. Tuan-tuan sekalian, siapa yang gaji RM2,000, hello orang ladies yang tak kahwin lagi ataupun yang kahwin anak dia 3 orang, EPF potong lebih kurang, bagi kat mak dia 200 sebulan. Kalau gaji dia RM2,000, kalkulator menunjukkan dia kena bayar setahun RM600. Tapi bila buat PZB potong zakat bulanan, maka dia kena bayar 600 divide dengan 12, RM50 dia kena bayar. Ramai ladies yang kerja ada gaji RM2,000, dia tak kahwin lagi, ataupun dia kahwin pun anak baru 3 orang, bagi kat mak pun 100-200, EPF dia tolak lebih kurang sikit, kita tahu 2,000 apa tolak tak banyak. Ramai di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1 Malaysia yang tidak bayar zakat pendapatan dia. Nampak tak percaya, nampak pergi. Bahkan yang bayar zakat potong bulan menurut 10 tahun lepas, gaji dia naik kat 3,500 dah. Dia kena ulang balik, tanya tengok kat bawah, macam mana zakat saya? Orang lelaki gaji 2,000 ni, orang lelaki ni, kalkulat orang lelaki kan. Orang lelaki gaji 2,000, anak 3 orang, bini seorang, potong anak 3,000, bini RM3,000 seorang. Kalau bini 2, 6,000 melantak ke bawah anak bini pun 1,000, 3,000 anak, dan mak bagi 200, EPF potong, dia kena bayar RM50 sebulan. Kalau perempuan, lelaki tak masuk, anak tak payah masuk, dia EPF, mak dia, itu pun kalau bagi. Lembut je bunyi. Maka dia kena bayar mungkin 1,200 sebulan sesilap hari bulan. Setahun. Sebulan 100. Bayangkan buat kerja tuan-tuan, makan hasil bergaji macam kita punya. Sebenarnya haram tiap-tiap bulan kita telan. So elok benda-benda syubhat, gaji tak berkat. Sahabat-sahabat saudara sekalian, pergi ke PPZ di belakang tu ada mungkin, belakang tanya dia orang, berapa sih benda? Tengok si baju, jangan malulah. PNC konon. Gaji saya tak mahal encik, baru 5,500. Tetelah elok, zakat tu baru 2,500. Berapa 2,500? Dah kahwin? Dah kahwin. Cuma suami dah meninggal lama. Anak tak ada. Kenapa? Mandul. Bla bla bla. Oh, encik kena bayar setahun 2,800 tu, kalau kali dengan 12 bla 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 bla. Bayar, buat.
ambil surat, jumpa mana-mana, insya-Allah uruskan zakat atau potong ke benda bubuh lah. Zaman sekarang macam-macam ada SI, apa auto debit, automatic semua ada. Buh insya-Allah. Tu antara dia. Bagi tanya tengok, ni Ramadan ni, nak mana Ramadan ni? Jangan pula dah masuk Ramadan, Allah zakat tak bayar lagi. Apa hal? Bulan Ramadan bayar zakat fitrah aja. Jadikan Ramadan itu bulan pertama bagi kita, bukan Muharram. Senang. Masuk Ramadan, zakat tak bayar lagi. Zakat emas tak bayar lagi. Kita buat insya-Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri yang menyampaikan kekurangan ketaifan tadi ini, dan insya-Allah memoga saya tidak terlawal to say to all of you, selamat menyambut Ramadan Karim. Ambil peluang ruang Ramadan, jangan lepaskan peluang. Lipat gandakan amalan kita insya-Allah. Wallahu alam. Akhir kata pantun dua kerat hiburan untuk tuan-tuan sekalian di SCP ini. Pucuk baku, ubi kayu. Thank you. I love you. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah apa? Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz. Kalau salah, tahu-tahu dah dapat mikrofon. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang menjayakan majlis pada hari ini, PPZ yang sudi, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah Ramadan kita dah penuh insyaAllah program kita sediakan untuk tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian. Jadi maaf atas segala kekurangan dan kesilapan insyaAllah. Alhamdulillah hari ini pun kita tak ada makan, kita dah start training berpuasa Ustaz. Alhamdulillah. Untuk berceramah dah insyaAllah. Jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang baik itu insyaAllah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.